Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam Belok Juga Blog edisi Kebun Lokal bersama dengan saya Akmal. Untuk hari ini kita akan buat satu lagi projek yang mudah lah. Projek yang mudah. Kebetulan saya dah ada pokok tin yang banyak dengan daun sekarang ni, dan saya suka juga pruning daun dia sebab bila kita kurangkan daun dia, kualiti buah akan naik. Itu pada pengalaman saya lah. Jadi untuk membuang masa, jom kita terus buat pemilihan daun untuk kita buat teh hari ini. Okey, di belakang saya ini adalah pokok tin varieti Iraqi yang saya dapat daripada rakan saya lah. Dia bagi saya secara percuma je untuk saya belajar menanam pokok tin pada asalnya. Tapi lepas dah lama menanam dalam 2-3 bulan tu, rasa bila hasil dia dah mula keluar, dah start seronok pula. Macam ni, sebelum kita kutip pokok daun teh lah, daun pokok tin tu buat teh. Okay. Sebelum ni saya guna plastik biasa je untuk buah dia ni. Sekarang ni saya dah guna macam mana, sekejap saya buka bagi korang tengok lah, in case kalau korang pun berminat untuk nak tanam pokok tin teh. Okay, saya guna uncang bunga rampai yang pengantin tu, tahu kan? Yang ni kita boleh beli dalam secara bandel lah dekat kedai-kedai yang ada jual dekat luar tu. Jadi saya masukkan di dalam uncang ni untuk nak lindung dia daripada burung, semut kadang-kadang masuk jugalah, tapi selalunya burung dia suka pokok tin ni. Kadang kalau yang dah hitam sikit ke, atau yang dah gelap sikit, jenis gelap, saya akan tunjuk ni. Jenis gelap ni pun dia dah start makan lah, dia tebuk pun dia makan isi buah tin tu. Okay, jadi kita akan buat pemilihan daun, dan daun macam mana kita nak pilih, dan daun macam mana kita tak nak untuk kita buat teh ni. Baik, dalam pemilihan untuk kita nak cari daun yang terbaik, sebenarnya kita kena pastikan daun-daun ni dia belakang dia cantik macam ni. Ni lebih kurang lah cantik belakang dia, depan dia cantik, sesuai lah untuk kita nak buat daun teh ni, daun teh pokok tin. Okay, kita tengok belakang dia cantik ke tak kan. Okey, tengok belah lain pula. Yang ini ada, yang ni pun sama, belakang cantik. Okey, pokok tin nanti setelah kita, daun-daun tin nanti setelah kita pilih, kalau boleh kita pilih yang elok lah, janganlah ada yang berkarat ke apa ke kan. Kita pilih yang elok lah sebab kita nak buat teh untuk kita minum sendiri kan. Okey, sekarang ni macam saya selalunya saya petik je, saya petik je tanpa mengganggu buah yang macam ni buah kan, tanpa mengganggu buah yang sedang naik ni lah. Ni buah ni tanpa mengganggu buah tu lah. Jadi kita start kutip daun-daun ni. Saya akan tunjuk daun-daun macam mana yang dikatakan sihat untuk kita buat daun, ataupun kita nak buat teh tu lah, daun teh daripada pokok tin. Okay, saya akan tunjuk beberapa helai daun sebab saya dah siapkan daun yang semalam petang pun saya petik sikit untuk nak buat sampel kepada daun ni lah, daun-daun yang saya dah kutip ni. Okey, setelah contohnya kalau kawan potong ke kawan petik, dia akan keluarkan macam getah tau. Getah ni, okay, getah ni kita kalau boleh kita tak nak getah ni, kita akan bersihkan nanti. Sebab getah ni pahit lah. Okay, saya sediakan satu pinggan ke dulang yang terbaik lah. Ni saya letak ni dengan dia punya getah ni belah luar, jangan kena kat pinggan tu lah. Okay. Waalaikumsalam Allah. Baru nak jiran datang tadi. Okey, kita sambung balik kutip lah, petik daun pokok tin macam bela lah ini kan. Okey, ini saya petik ni pula. Macam saya kata tadi, jaga-jaga dia punya getah ni. Getah ni kalau boleh kita tak nak kena dekat kita punya daun ni, sebab walaupun kita basuh nanti, tapi nanti takut dia mempengaruhi rasa teh ni nanti kan. Okey, saya balik ke ni. Saya ambil dalam 3 ke 4 daun saja untuk saya tunjuk demo lah Okay, saya ambil 3 daun lah. Okey, daun ni tuan-tuan dan puan, kena pastikan yang belah belakang dia cantik, tak bocor, maknanya tak pecah lah daun dia, tak pecah, dan belakang cantik lah.
kadang-kadang ada bena yang berwarna putih tu lah. Bena ni selalunya kalau orang tanam cili jadi masalah dengan bena. Tapi setakat saya tanam pokok tin ni, alhamdulillah tak ada masalah lah. Dan saya pun pokok tin ni saya tanam tak adalah guna racun kimia ke apa, semua guna baja organik. Okey, jadi ini lebih kurang ataupun senang kata contoh untuk daun yang sihat untuk kita guna sebagai preparation kita nak buat daun teh nanti. Okey, kemudian daun ini nanti kita akan bersihkan. Okey, jom ikut saya untuk kita bersihkan daun teh ni. Okey, ini daun pokok teh yang telah kita pilih tadi. Okey, jadi saya akan ambil satu bekas air untuk kita bersihkan di belah belakang dan belakang daun dan juga depan daun Okey, kita masukkan setiap daun yang kita pilih tadi ke dalam bekas air ni. Okey, sebelum tu kalau katakan nak bersihkan getah ni tadi, kita bersihkan dululah sebelum masuk dalam takungan air ni, betul-betul tempat kita bersih lah. Kalau mudah sebenarnya kita buat dekat sinki, lebih mudah lah. Okey, apa yang kita nak buat ni, kita nak bersihkan apa-apa yang ada di hadapan daun ni. Bersihkan daun dia ni agak kesat sikit depan ni. Okey, kemudian belakang ni pun kita bersihkan kalau ada apa-apa kotoran lah. Kita bersihkan dia. Okey, kemudian kita asingkan. Kita buat sampai semua daun yang kita pilih tadi dibersihkan dengan baik. Tak perlu guna burus ke apa ke. Kalau katakan ada apa ni, ada kotor, selalu saya suka tengok dekat belah belakang daun ni lah, kita tengok kalau ada kotor ke apa lah, kita bersihkan betul-betul lah urat-urat daun ni semualah. Kena pastikan yang kita dah buat pembersihan daun pokok tin ni dengan baik dan bersih, sebab akhirnya nanti teh yang kita buat ni akan kita minum sendiri. Selalu kalau kita buat sendiri kan, kita buat sungguh-sungguhan. Okey, ini daun yang terakhir untuk sampel kita buat daun teh pokok tin. Pokok tin daun tin yang telah kita bersihkan ni tadi. Bersih ni kita perlu jemur lah. Ada separuh orang dia suka masukkan ke dalam ketuhar mikro ataupun microwave lah. Jadi buat nak keringkan daun ni. Ada macam saya buat dua kaedah lah. Masa mula-mula dulu saya buat microwave juga, tapi bila fikirkan balik takut dia punya khasiat tu dah kurang ke apa kan. Jadi saya lebih prefer untuk jemur lah. Okay, ada separuh orang dia selepas saja dia bersihkan ni dia akan lap dengan tisu atau kain yang bersih. Tapi memandangkan kita nak jemur sahaja, rasanya tak ada masalah lah. Kalau tak lap pun lama-lama dia akan kering sendiri lah. Jadi proses yang seterusnya adalah proses untuk jemuran ataupun proses untuk pengeringan. Macam mana saya kata tadi, boleh pilih sama ada nak guna microwave, letak tudulang tu, ataupun ketuhar gelombang mikro. Microwave sama lah kan. Letak dia, okey, set tu dalam dia punya suhu tu dalam 40 darjah Celsius saja. Tak perlu lama. Kita nak daun ni dia kelihatan garing lah. Garing ni ataupun dia dah start kering. Kalau bahasa mudahnya ataupun nak tahu dia dah kering atau tidak, selalunya kita akan, bila kita pegang, dia terasa mudah hancur lah, mudah hancur nanti. Jadi kalau katakan korang guna gelombang mikro ataupun microwave tu, make sure selepas saja korang keluarkan daripada microwave tu, biarkan sebentar lah. Biarkan sebentar dalam 10 minit mungkin, 10 minit ke, atau paling lama setengah jam. Sebab kadang-kadang bila kita keluar daripada microwave, kita akan rasa dia macam lembik-lembik lah, kita akan rasa dia lembik lagi. Jadi lepas kita biarkan dalam 19 minit ke setengah jam tu, barulah kita rasa yang daun ni betul-betul kering. Okey, untuk hari ni memandangkan cahaya matahari sedang naik sekarang ni, saya start untuk buat jemuran.
Okey, tadi kita dah jemur pokok-pokok tin ataupun daun-daun tin yang tadi. Jadi inilah hasil dia. Ini yang semalam saya buat lah. Yang tadi tu saya ambil 3 sampel saja. Okey. Macam mana kita nak tahu dia dah kering ke tidak? Okey, tengok Ini okey, ni daun yang dah cukup kering dan dah boleh kita buat pecah-pecahkan ataupun kita buat daun teh lah, daun teh pokok tin. Macam mana kita nak leraikan dia ataupun kita nak pecah-pecahkan dia adalah caranya kita ramaskan saja macam ni. Macam ni. Dengar kan? Korang boleh dengar kan dia punya daun tu bunyi macam mana? Sampai je kecil. Okay, kalau kata nak lebih kecil ataupun nak lebih cantik, ambil lesung, tumbuk dia. Lagi baik kan? Kan dengan lebih dekat lah dia punya ni. Ni dia. Ramas. Dia akan jadi serbuk macam ni lah. Jadi serbuk teh dia lah. Kan seperti je. Jadi kita akan teruskan proses untuk semua sekali ni. Kita ramaskan untuk jadikan dia serbuk teh. InsyaAllah kalau dah siap semua nanti, kita boleh start untuk minum teh daripada daun-daun pokok teh ni. Sebelum tu, bila kita dah keringkan, dia akan keluarkan satu aroma bau yang sedap. Kita nak bau lah, bau herba kan. Macam mana kita tahu ada macam pokok teh yang selalu dapat daripada tanah-tanah tinggi, kemudian highland, semua ini dia ada bau tersendiri. Begitu juga dengan daun yang kita hasilkan ataupun teh yang kita hasilkan daripada pokok teh ni. Dia ada bau dia yang aroma, bau dia yang sedap lah kita nak bau. Daun teh yang telah diramas jadi serbuk macam ni lah. Okey, macam tangkai semua saya asingkan dalam satu bekas yang lain. Ni kita boleh kembalikan semula ke tanah untuk diuraikan jadi kompos ke baja kan. Okay, jadi kita ambil satu bekas yang ni. Ni bekas, ikutlah bekas apa yang korang ada. Okey, kalau katakan untuk katakan korang ikut korang lah. Kalau katakan nak halus lagi, ramas dia lebih lagi lah. Jadi untuk kalau katakan ini dah mencukupi, macam bagi saya ini dah mencukupi lah. Jadi kita masukkan semua sekali ke dalam bekas yang ini untuk kita simpan. Kita dah masukkan dalam bekas ni, bekas yang comel ni. Jadi kita boleh simpan lah. Bila-bila kita nak minum, kita boleh start minum. Jadi kalau katakan jenis nak uncang, macam saya kata selalunya, yang ni saya buat uncang buah pokok tin yang kita boleh dapatkan kat kedai. Selalunya untuk isi bunga rampai sebenarnya. Tapi boleh je kalau nak isi serbuk teh daripada pokok tin ni, daripada daun tin ni, untuk kita masuk dalam ni dan kita celupkan dalam air. Sebagai kalau katakan tak ada penapis, boleh guna yang ini. Okey, jom kita buat air teh pokok tin pula. Korang kalau rasa video ni bermanfaat untuk korang, sila share kepada kawan-kawan yang lain dan jangan lupa untuk subscribe channel ni. InsyaAllah pada masa yang akan datang saya akan buat lagi beberapa projek sepanjang kita PKP ni kan. Maklumlah ada rumah tak banyak benda nak buat. Jadi air pun dah nak siap. Untuk air ni, untuk air teh kita ni terpulang lah. Nak letak gula ke atau tidak ke, ada terpulang. Kalau tak gula, ikut kepada cita rasa masing-masing. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ni.